Pengenalan konsep komunikasi. Komunikasi adalah perkara penting dalam melengkapi segenap kehidupan manusia. Komunikasi merupakan proses interaksi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Selain memudahkan perkongsian idea, hubungan interpersonal yang kukuh diharapkan dipupuk oleh kemahiran komunikasi yang berkesan. Kedua-dua komunikasi bukan lisan dan lisan adalah sama penting. Kedua-dua bentuk komunikasi lisan dan bukan lisan adalah satu antara elemen yang utama. Komunikasi bermaksud penghantaran, penerimaan atau pertukaran maklumat, pendapat atau idea dengan tulisan, percakapan atau email visual. Selain email, mengatur mesej dan media sosial, domain ini juga termasuk interaksi bermuka, seli digital secara maya seperti Instagram, Twitter, Facebook serta e-portfolio. Penjelasan tema yang dipilih. Kemahiran komunikasi adalah penting untuk kejayaan pekerjaan masa depan pelajar. Dalam persekitaran perniagaan dan pembelajaran yang berteraskan dalam dan luar talian hari ini, kemahiran komunikasi sangat diminati dan dilihat sebagai sifat yang paling diidamkan bagi individu yang berpendidikan. Tiga kemahiran komunikasi yang paling penting untuk kita ialah mendengar, membaca dan menulis dengan penuh perhatian. Orang ramai mengambil mudah kerana mereka terdengar terlalu biasa, seperti penjelasan kebolehan komunikasi. Apabila bercakap tentang membaca dan menulis, cabaran utama adalah untuk menyesuaikan diri apabila seseorang itu menjadi lebih tua dan kurang fokus. Kedua-dua kualiti ini kemungkinan untuk mengembangkan kebolehan membaca, menulis dan komunikasi pertuturan. Isu yang dikenal pasti dan contoh kelemahan pemimpin. Isu yang dikenal pasti dalam organisasi kerja pelajar, kelemahan kepimpinan adalah isu yang sangat penting dan membimbangkan. Hal ini akan mengganggu keseluruhan prestasi dan perjalanan kerja dalam sesebuah kumpulan pelajar. Pemimpin yang hebat mempunyai keupayaan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah, membuat keputusan berdasarkan keputusan tersebut, berfikir dengan pantas dan menyelesaikan cabaran. Sebaliknya, pemimpin yang tidak berkaliber sangat terperangkap dengan cara mereka dan tidak dapat berubah mengikut keperluan keadaan. Contoh kelemahan pemimpin. Yang pertama, pemimpin yang lemah tidak mempunyai keupayaan untuk memberikan keputusan yang mengguna. Kedua, pemimpin yang lemah berpuas hati dengan status quo dan tidak mempunyai motivasi untuk memperbaiki diri. Ketiga, pemimpin dalam kalangan organisasi kerja pelajar sering tidak jelas dalam memberi arahan dan tiada kaedah komunikasi berkesan yang diamalkan. Keempat, pemimpin tidak menjelaskan objektif dan motif utama sesuatu tugasan. Kelima, pemimpin yang tidak realistik dalam kepimpinan dan takut untuk memberi pandangan tersendiri. Berkaitan dengan model komunikasi pengurusan. Model komunikasi Aristotle. Konsep ini berpendapat bahawa penceramah atau ketua adalah penting untuk komunikasi. Selain itu, dialah yang mengawal semua aspek komunikasi. Mengikut kepada model yang telah dikaji, penutur berkomunikasi cara pendengar dipengaruhi dan bertindak balas sebagai hasilnya. Malahan, ini dapat membuktikan bahawa model ini berkait rapat dalam peranan pemimpin dalam cara berkomunikasi. Di samping itu, dalam komunikasi jenis ini,
Model komunikasi Aristotle ialah model komunikasi yang paling umum digunakan dan diiktiraf secara meluas, di mana pengirim menyampaikan maklumat atau mesej kepada penerima dalam usaha untuk memujuk mereka dan menggesa tindak balas ataupun tindakan. Saya Abdul Malik Akmal bin Muhammad Noor 258210 akan meneruskan pembentangan ini. Kemahiran pimpinan dalam beberapa bidang meningkatkan kebesaran mereka dengan meluangkan masa dalam meningkatkan kebolehan komunikasi kepimpinan dengan menyertai pelbagai jenis latihan dan khusus komunikasi dan kepimpinan. Pemimpin yang boleh berkomunikasi dengan berkesan adalah lebih baik dalam pengurusan projek, bimbingan dan penyelesaian masalah. Ini secara langsung melahirkan pemimpin yang lebih terjamin dan berkesan, yang yakin dengan keupayaan mereka untuk menangani sebarang isu yang timbul. Kita adalah apa yang kita berkomunikasi. Petunjuk bukan lisan menyumbang 93% daripada kesan komunikasi. Beri perhatian kepada bahasa badan untuk memastikan mesej yang disampaikan itu betul. Bercakap dengan penumbuk yang digenggam dan kening yang berkerut tidak akan membantu sesiapa pun, malah berbuat demikian akan memberi tanggapan yang salah. Sebaliknya, bina hubungan mata untuk membina hubungan dan menunjukkan minat dan tersenyum ikhlas. Untuk menunjukkan kemesraan dan kepercayaan dalam memimpin dan berkomunikasi, ia bukan sahaja boleh membantu kita berkembang sebagai pemimpin, tetapi ia juga boleh memupuk kepercayaan di kalangan ahli pasukan. Hal ini adalah penting bahawa kita bukan sahaja mendengar kritikan, kita juga mesti mengambil tindakan. Rakan sekerja kita akan hilang kepercayaan terhadap keupayaan kita untuk meneruskan kerja jika kita sebagai pemimpin terus mendapat input dari mereka tetapi tidak membuat sebarang pelarasan. Sebagai seorang pemimpin yang hebat, kita mesti mengambil kira dan fokus terhadap semua pandangan, suara dan pendapat yang disuarakan oleh rakan sekerja kita untuk memastikan suara mereka didengar dan dihargai. Saya Khalid bin Ismail 252220 akan meneruskan pembentangan kali ini. Daripada keseluruhan pembentangan ini dapat kumpulan kami meneruskan atau kesimpulan bahawa pemahaman dan kepercayaan yang lebih baik dalam kalangan individu mendorong mereka untuk menegakkan cita-cita dan konsep yang pemimpin mahu mereka pakai. Ini mungkin melalui kebolehan komunikasi yang berkesan. Apa yang kita boleh lihat bagaimana pemimpin menggunakan pendekatan kaedah teknologi maklumat semasa kita menghadapi gelombang serangan COVID-19. Pemimpin yang mengamalkan pemimpin strategik mencipta visi untuk syarikat mereka yang membolehkannya menyesuaikan diri atau kekal untuk berdaya saing dalam persekitaran ekonomi dan teknikal yang berubah-ubah menggunakan berbagai teknik pengurusan. Kepimpinan memerlukan pemahaman tentang asas ekonomi untuk berkomunikasi dengan lebih berkesan. Pemimpin yang berfikiran jernih menyampaikan pemikiran, idea dan fakta mereka kepada berbagai khalayak, termasuklah rakan kongsi, pengguna, pemegang saham dan pemberi pengaruh merentas keseluruhan perniagaan.